Rimah, saya silakan Ustaz untuk berkongsi dengan para pendengar apa agaknya input yang kita nak kongsikan bersama dengan semua pendengar pada petang ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya kasihi sahabat saudara saya, Encik Syafiq, seterusnya para pendengar Radio Aikim yang dihormati lagi diraihkan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita dapat bertemu seperti biasa. Dan mungkin pada saat ini para pendengar menghadapi pelbagai keadaan di luar sana, ya. Betul. Mungkin yang sedang memandu khusus di Lembah Kelang ini menghadapan dengan cuaca yang agak hujan. Dan mungkin di sebelah lain para pendengar sedang menghadapi cuaca yang panas. Betul. Jadi sama ada cuaca yang kita hadapi itu hujan ataupun panas, dua-duanya adalah ujian buat kita. Selalunya kita katakan hujan rahmat, tapi panas juga rahmat. Kalau kita hadapi ujian itu dengan sabar, dengan syukur, dengan redha. Selalu saya ingin mengingatkan diri saya dan juga para pendengar, what happened in you is more important than what happened to you. Apa yang berlaku di dalam diri kita sebenarnya lebih penting daripada apa yang berlaku di luar diri kita. Jadi cuaca hati kita lah yang menentukan sama ada hari ini kita ceria, dapat membuat satu kebaikan ataupun sebaliknya, insya-Allah. Dan sifat orang mukmin itu adalah orang yang sentiasa berjaya. Dan apabila kita berjaya, dia dapat mencapai sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya, Syafiq, kita selalu mengungkapkan kata-kata berikut, orang yang berjaya ialah hari ininya mesti lebih baik daripada semalam. Manakala orang yang rugi, bila hari ininya sama je semacam semalam. Tetapi mereka yang terpedaya ataupun yang celaka ialah yang hari ininya lebih buruk daripada semalam. Jadi orang mukmin ialah orang yang sentiasa berpindah ataupun bergerak dari baik kepada yang lebih baik. Itu, apabila kita katakan suatu yang berubah ataupun berpindah kepada baik kepada lebih baik, itu ada kaitan dengan hijrah. Terlebih dahulu kita ingin meletakkan satu asas yang kukuh. Apa yang dimaksudkan dengan baik? Dia kata hari ini lebih baik dari semalam, aku hari ini ada nasib baik. Kamu nak jadi orang baik. Begitu selalu kata baik itu maksudnya. Kalau baik diserahkan kepada manusia untuk ditafsirkan, tentulah kita akan dapat pengertian yang relatif dan subjektif. Macam-macam orang, macam-macam pengertiannya. Tetapi apabila dirujuk dalam perspektif Islam, baik itu mesti ada kaitannya dengan iman dan Islam. Jadi apabila kita kata kita berhijrah kepada yang lebih baik, kita berhijrah daripada keadaan ataupun tempat ataupun profession ataupun sikap yang kurang baik iman dan Islamnya kepada suatu yang lebih baik dari segi iman dan Islamnya. Jadi kalau kita berhijrah, dikatakan kita roh semangat hijrah kita sekarang ini yang menghampiri bulan Muharram 1434, kita katakan kita hanya melakukan hijrah itu yang dikatakan dengan sebenar-benarnya apabila ada peningkatan di sudut iman dan Islam kita, bukan di sudut fizikal dan material kita. Setengah orang salah kalau kita katakan saya nak hijrah kepada suatu perniagaan yang rugi kepada yang untung, daripada pekerjaan yang mempunyai gaji atau salary yang kecil kepada gaji yang lebih besar. Jadi saya nak hijrah lah tahun ni. Jadi itu tidak tepat. Yang tepatnya ialah apabila kita kaitkan hijrah kita dengan keadaan iman dan Islam kita yang lebih baik. Itu sebab ada antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat macam Mus'ab bin Umair, macam Suhaib Ar-Rumi, apabila mereka ni golongan muhajirin, mereka hijrah ke Madinah, mereka menjadi orang yang lebih miskin daripada sebelumnya. Macam Suhaib Ar-Rumi tinggal selai sepinggang, tak ada apa-apa, semua perniagaannya, kekayaannya ditinggalkan di Mekah. Begitu juga Mus'ab bin Umair, seorang bangsawan, seorang pemuda yang tampan, akhirnya dalam keadaan yang begitu daif apabila dia hijrah. Tetapi sebaliknya, iman dan Islam Suhaib, iman dan Islam Mus'ab lebih meningkat apabila hijrah. Jadi kalau kita nak katakan kita sedang berhijrah, artinya mesti iman dan Islam kita semakin meningkat.
Makna hijrah itu dari segi bahasanya pindah, berubah ataupun bergerak. Ya, kalau kita kata. Makna khususnya merujuk kepada perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berpindah daripada Mekah ke Madinah, ya, ke arah menegakkan Islam yang lebih luas, lebih syumul dan lebih menyeluruh. Ya, kita lihat itu. Jadi itu merujuk hijrah secara khusus lah, yang merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita juga sebagai umat baginda kena melakukan hijrah. Jadi ada pengertian hijrah umum yang berkaitan dengan kita, iaitu perpindahan ataupun perubahan yang kita niatkan, yang kita buat oleh seseorang yang dikata yang lebih baik iman dan Islamnya. Sama ada hijrah itu berkaitan dengan makani ataupun tempat, tempat atau zamani atau masa. Maksudnya kita berpindah daripada satu tempat pekerjaan, misal kata bank yang konvensional, kita hijrah kepada bank yang Islami. Contoh kita bekerja, itu hijrah namanya. Betul. Ataupun di tempat suasana yang tidak Islamik kepada suasana yang lebih Islamik penempatan kita, sama ada taman ataupun kampung kita dan sebagainya. Ataupun kita berhijrah, yang ini yang paling penting. Di mana saja, iaitu sikap kita. Sikap kita daripada buruk kepada baik, daripada sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah. Ini yang dikatakan hijrah yang kita mesti lakukan pada setiap hari. Betul. Kerana setiap hari kita berhadapan dengan ujian, ya Syafiq, ya. Jadi kalau kita lihat kenapa kita perlu hijrah, kata sikit Syafiq, ya. Untuk berjaya, kata pakar-pakar motivasi, untuk berjaya kita kena ikut orang yang berjaya. Untuk berjaya kita kena ikut ataupun teladani ataupun contohi orang yang berjaya. Ini kata-kata pakar-pakar motivasi. Betul. Sebab orang berjaya itu cara time management dia, pengurusan masa dia, cara dia buat keputusan, cara bertindak, ada certain karakteristik. Ada apa ni, sifat-sifat khusus. Betul. Jadi untuk kita berjaya, kita tiru saja sifat-sifat khusus tu. Ini kata pakar motivasi dan juga pakar-pakar psikologi. Tetapi lama sebelum ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri kamu, pada diri Rasulullah, untuk kamu itu satu ikutan yang baik. Jadi kalau kita ikut Rasulullah, kita akan dapat kejayaan yang dicapai oleh Rasulullah, kejayaan dunia dan akhirat. Dan salah satu yang kita nak ikut ialah hijrah Rasulullah. Sebab Rasulullah berhijrah, maka kita juga kena berhijrah. Di sinilah, ya. Jadi sebelum kita berbincang tentang hijrah Rasulullah yang profesional, cuba kita lihat sikit apabila Rasulullah kata, sabda Rasulullah lebih kurang, la hijrah ba'da fathi. Tidak ada hijrah selepas futuh Mekah, pembukaan kota. Yang ada hanya hijrah niat dan jihad. Yang ada hanya niat hijrah daripada kemaksiatan kepada ketaatan. Jadi apabila dilihat itu, kita ada dua dimensi hijrah. Satu dalaman kita, yang satu luaran kita. Dalaman kita yang melibatkan hijrah hati kita daripada ragu kepada yakin, daripada tidak beriman kepada beriman, daripada kurang iman kepada bertambahnya keimanan. Itu hijrah hati kita. Yang kedua hijrah akal kita, fikrah kita. Daripada tidak ada fikrah Islamiah kepada kita mendalami ilmu-ilmu Islamiah hingga kita ada yang dikatakan revealed knowledge, ilmu wahyu yang benar-benar dapat menyuluh diri kita, di sudut fardu ainnya dan di sudut fardu kifayahnya. Ini hijrah akal kita, fikrah kita. Tadi hijrah hati, sekarang hijrah akal. Yang ketiga hijrah nafsu kita, daripada liar, daripada buas, daripada bebas kepada yang lunak dan jinak serta terpandu. Ini hijrah dalaman. Saya kira itu sebagai mukadimah, dan insya-Allah kalau kita ada respon, kita respon. Kalau tidak ada, kita teruskan kepada bagaimana profesionalnya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tadi mungkin mukadimah dalam perbincangan kita bersama dengan Ustaz Fahrul pada petang ini berkenaan dengan hijrah Rasulullah yang profesional. Kita buka talian sekarang kepada semua para pendengar yang nak berkongsi pandangan. Mungkin ada persoalan yang ingin ditanyakan kepada Ustaz, hubungi kami di 0362051500 ataupun boleh kongsikan kami juga di Facebook IKIM pada waktu ini di www.facebook.com/ikim.fm. Dan satu lagi, kita ada perkhidmatan SMS juga, boleh hantarkan terus di tagkan IKIM, jarakkan persoalannya, hantarkan ke 39111. Kita nak raikan pemanggil kita yang pada waktu ini nak terus berhubung dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Nama saya Rahim Yusof daripada Manjung, Perak. Ya, Cik Rahim ya. Soalan saya Rahim, R-A-A-R. Okey, Cik Rahim, silakan soalannya. Soalan saya berbentuk pertanyaan umum, Ustaz. Ya, silakan Cik Rahim. Mungkin Ustaz ada bahan-bahan tayangan mengenai hijrah ini dalam bentuk peta dan gambar-gambarnya. Kiranya ada, mungkin pihak IKIM boleh memberinya ke seluruh institusi Islam di seluruh negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih kepada Encik Rai yang tadi mungkin dia bertanyakan berkenaan dengan bahan-bahan. Okey, kita ambil mungkin pemanggil yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharifah daripada Tanvi. Ya, Puan Sharifah. Ya, saya Puan. Saya nak bertanya dengan Ustaz Fahrul ya. Ya, silakan. Okey Ustaz, saya nak berhijrah ke, macam Ustaz cakap tadi, ke pejabat lain yang lebih Islamik. Ya. Bagaimana pula tu Ustaz? Boleh jelaskan Pak? Ya. Okey. Terima kasih Puan Sharifah. Assalamualaikum. Mungkin waktu ini kita nak ambil lagi seorang pemanggil. Hubungi kami di 0362051500. Assalamualaikum, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Saya Abdul Rahman Omar daripada Shah Alam. Cik Abdul Rahman. Saya berkenaan dengan tentang khilaf sebahagian sejarawan ni mengenai yang tentang sejarah bulan hijrah ni. Mungkin Ustaz Fahrul boleh ulas sikit tentang sejarah yang kita ada dikelalui sejarah mengatakan ada khilaf tentang tarikh hijrah Nabi ni. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waktu ini kita nak memberi respon daripada pemanggil-pemanggil yang ingin bertanyakan soalan sebentar tadi. Silakan Ustaz. Pertamanya saya nak meraihkan Cik Rai lah. Soalan yang pertama pada petang ini tentang bahan-bahan ataupun input-input yang boleh dikongsi bersama dengan Radio IKIM ataupun institusi lain InsyaAllah dalam yang berkaitan dengan hijrah ini saya telah menulis dalam majalah Solusi keluaran yang ke-15 dalam tajuk hijrah atau kalah. Hijrah atau kalah. Kalau kita hijrah, kita menang. Kalau kita tak hijrah, kita akan kalah. Jadi tidak ada option kat situ. Kita mesti hijrah. Dalam tulisan saya dibekalkan juga peta-peta yang menunjukkan laluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah kemudian menuju ke selatan sikit, Gua Saur, kemudian dari situ naik ke Madinah. Dan dilihatkan road ataupun perjalanan itu melalui jalan-jalan yang luar biasa, bukan jalan-jalan yang biasa dilalui. Jadi di situ ada ditunjukkan dua perbandingan, satu jalan yang biasa yang dilalui, satu jalan yang luar biasa. Di sana saja kita dah nampak betapa strategiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah membuat satu laluan baru yang tidak pernah dilalui oleh orang-orang lain. Jadi itu adalah strategi untuk mengelabui mata musuh. Yang keduanya untuk supaya musuh tidak dapat mengesan, kerana setiap laluan itu nanti dipadam. Tapak-tapak kaki unta Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar itu akan dipadam oleh Amir bin Fuhairah. Jadi begitu detail sekali. Kemudian dalam tulisan itu juga saya dah melihat dah membuat dua jadual. Satu jadual yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Syafiq melaksanakan hijrahnya dengan menepati konsep syariatullah dan juga sunnatullah. Syariatullah dan juga sunnatullah. Maksudnya perjalanan hijrah Rasulullah dari segi perancangan, pelaksanaan dan prinsipnya bukan sahaja menepati ataupun mematuhi kehendak wahyu ataupun menepati soal-soal maknawi, mukjizat, hasil doa, kemudian hasil kuatnya hubungan Rasulullah dan dengan Allah, iaitu hablum minallah. Begitu juga hijrah Rasulullah menepati hukum syariat yang dikatakan sunnatullah.
Yang tadi syariatullah, yang ini sunnatullah. Maksudnya bagaimana kebijaksanaan pemikiran Rasulullah, ya, iaitu pemikiran strategik yang dikatakan sekarang strategic thinking, okay? Macam mana kelicikan Rasulullah soal-soal dalam soal-soal lahiriah ini. Ya. Di sana kita lihat bagaimana tindakan-tindakan Rasulullah, contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah menyediakan 2 ekor unta yang begitu gemuk, yang begitu kuat untuk hijrah itu. Dah disiapkan lebih awal lagi. Ini menunjukkan preparation, persiapan di aspek sunnatullah. Sebab tu kita kata selalu success love preparation. Ya, jadi Sayyidina Abu Bakar telah bersiap sedia untuk saat itu, ya. Lama sebelum itu. Yang kedua, kita lihat bagaimana Rasulullah pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar untuk memaklumkan tentang keizinan ataupun perintah hijrah itu, ialah pada waktu tengah hari. Keadaan yang sangat panas. Orang-orang Arab tidak akan keluar pada waktu itu, tetapi waktu itulah yang dipilih oleh Rasulullah untuk memberitahu, dan Rasulullah menutup kepalanya. Kalau kita menutup kepalanya, walaupun Rasulullah dalam kebenaran, tetapi Rasulullah masih juga berstrategi sebagai seorang manusia. Gitu, menutup kepalanya agar orang Arab tidak mengenalinya. Itu satu. Diletakkan dalam table itu, dalam jadual itu saya letakkan, ya. Meminta semua keluarga Sayyidina Abu Bakar, walaupun keluarga yang rapat, supaya keluar. Maksudnya sangat berahsia. Ya. Kalau strategi sudah diketahui, dah jadi tragedi. Jadi Rasulullah sangat berahsia. Maksudnya keluarga-keluarga terapat Sayyidina Abu Bakar pun sebelumnya tidak diberitahu. Hanya selepas itu Sayyidina Abu Bakar melatih anaknya Asma bin Abu Bakar dan juga anaknya yang lelaki Abdullah, yang ada tugas-tugas tertentunya. Itu. Kemudian dalam tulisan itu juga, saya tidak merujuk kepada majalah, saya kepada tulisan saya, begitu juga disenaraikan armada hijrah Rasulullah. Armada hijrah Rasulullah. Maksudnya setiap orang ada tugasannya masing-masing, ada job speknya masing-masing. Di sana Syafiq, ya, kalau kita melihat yang tersirat, mudah-mudahan ini akan dapat membuka satu dimensi baru pemikiran dalam melihat hijrah, ya. Sebab bagaimana kita melihat hijrah, itulah yang kita akan dapat daripada hijrah. Orang kita, what you see is what you get. Apa yang kita lihat pada hijrah, itu yang kita akan dapat. Contohnya, cuba kita lihat perbandingan antara hijrah dengan Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj kita tengok dalam keadaan Rasulullah tidak tertekan, tidak tertekan di sudut apa, fizikal. Maksudnya tidak dibunuh, tidak mahu dibunuh, ya. Cuma Rasulullah sedang kesedihan, kemudian tidur pada malam itu, dikejutkan, dan kemudian diajak naik burak. Dan perjalanan 1000 km itu dibuat dalam separuh daripada malam menjelang dini hari saja dah kembali balik. Pergi ke Baitul Muqaddis, naik ke Sidratul Muntaha, kemudian balik semula ke Mekah dalam separuh daripada malam, dan menjelang dini hari dah balik, ya, 1000 km. Tetapi perjalanan hijrah sebaliknya hanya 400 km, dan mengambil masa 24 hari. Cuba kita lihat, ya. Dan waktu itu Rasulullah terdesak. Kalau ikut logik kita, eloklah waktu itu burak yang datang. Kenapa perlu perancangan, dibagi tahu. Tetapi tidak. Sebab masing-masing ada ujiannya, ada tujuannya masing-masing. Isra' dan Mi'raj ialah ujian keyakinan. Ini soal keimanan, soal-soal ghaibiyat, soal-soal yang maknawi. Kebanyakannya bukan sunnatullah tetapi syariatullah. Tetapi apabila kita lihat dalam peristiwa hijrah, dia adalah ujian perjuangan. Ujian perjuangan berbeza. Jadi modus operandinya adalah untuk diteladani. Tadi kalau Isra' Mi'raj tadi modus operandinya untuk diyakini. Yang ini untuk diteladani. Jadi bila diteladani sebagai manusia, kita sebagai manusia ada aspek syariatullah dan ada aspek sunnatullah. Jadi kita sebagai sunnatullah ada perancangan, ada melibatkan koordinasi, dan bagaimana nak merancang sebagai jalan biasa. Jalan biasa ini, ya. Jadi itu yang kita lihat, bagaimana kalau kita dapat melihat apa kelebihan-kelebihan hingga hijrah ini diangkat oleh Sayyidina Umar sebagai tahun bermulanya kalender tahun baru Islam. Itu kena lihat. Okey, itu dah sebagai satu saya meraihkan itu kita boleh dapatkanlah, ya, tulisan tu insya-Allah. Okey, yang kedua, soalan yang kedua ialah daripada Puan Syarifah.
yang hijrah daripada tempat kerja yang kurang Islamik katanya kepada yang lebih Islamik. Ya, saya ucapkan tahniah. Ini satu langkah yang baik ya, insya-Allah. Tetapi perlu diingati bahawa kita hijrah ada dua bentuk. Saya katakan tadi, satu dalaman kita hijrah, satu luaran kita. Satu inside out, satu lagi outside in. Ya. Jadi yang paling penting sekali ialah kita apabila kita berpindah ke satu tempat yang lebih Islamik, tetapi kerja kita tidak berhenti di situ saja. Ada hijrah yang lebih penting untuk kita lakukan. Itu hijrah dalaman kita. Jangan luaran saja berubah, tetapi dalaman kita tidak berubah. Yang pertama, kita kena hijrahkan pemikiran kita kepada ilmu. Jadi artinya kita selalu kena dapatkan ilmu untuk menambahkan apa ni yang dikata ilmu adalah jalan menuju iman. Maksudnya kita kena tambahkan ilmu kita melalui majlis-majlis tazkirah, ceramah-ceramah, usrah-usrah dan sebagainya. Jangan biarkan begitu. Saya khawatiri nanti kita pergi ke tempat yang baik, kita pergi ke tempat yang baik, tetapi kita mengekalkan perangai yang lama juga. Jadi waktu itu kita menjadi orang yang, minta maaf ya, orang yang buruk dalam sistem yang baik. Sistem dah baik tetapi orangnya tak selesai. Jadi kena hijrahkan akal kita untuk mencapai ilmu. Ya, ini pesan saya lah kepada diri saya dan juga semua. Yang kedua, hijrah hati kita. Hijrah hati kita, hendaklah hati kita sentiasa dalam keadaan yang mana kita didik hati kita sendiri. Kita didik hati kita sendiri, iaitu dengan menambah keyakinan kita kepada Allah melalui ibadah-ibadah. Sama ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah khusus lah. Kita tingkatkan solat. Tadi kita dah dapat ilmu ya tentang solat melalui majlis ilmu. Sekarang kita kena laksanakan. Ya, jangan saja alim tapi amil. Amil tu maksudnya kita mengamalkan ya, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Jadi kita tingkatkan hati kita, tadi solat kita, kemudian baca Quran kita dengan perkara-perkara yang boleh menambah keimanan kita. Itu penting. Itu penting, hati kita. Dan jangan dedahkan hati ini kepada perkara-perkara yang, minta maaf apa ni Syafiq ya. Kalau kita lihat walaupun di tempat yang baik sekalipun, tetapi ada juga mazmumah-mazmumah yang tertentu. Kalau kita tengok kita pergi ke Mekah pun ada juga orang yang melakukan apa ni, yang mana kalau kita tak jaga hati kita pun jadi boleh rosak juga kan. Ini yang berkaitan dengan mungkin kita dah, sistem kita dah baik, tetapi di sana masih ada lagi mengumpat, masih ada lagi orang kata mengata, gosip dan sebagainya, ataupun hasad dengki. Sistem dah baik, tetapi masih ada lagi perkara-perkara kata amalan-amalan hati yang negatif ini. Jadi hati kita kena jaga di situ ya. Yang ketiganya, kita kena selalu mujahadahkan diri kita. Mujahadah ni maksudnya kita berlawan untuk mendidik hawa nafsu kita. Jadi dengan itu sajalah baru hijrah kita bermakna. Hingga di luaran itu membantu saja apa yang ada di dalaman kita, di dalam hati kita. Tetapi kalau kita hanya hijrah, misal kata contoh, bukan saja tempat kerja, pakaian kita, daripada tidak menutup aurat ke tutup aurat, tapi kita tak tambah ilmu, tetapi kita tak tambah yang dikata iman, tetapi kita tak mujahadah melawan nafsu, akhirnya nanti kita akan balik semula ke asal balik. Itu yang kita khawatiri ya, kita khawatiri. Itu satu ya yang saya pesanlah ya, insya-Allah. Tapi ucapannya tahniah sebab kita dah pergi ke arah yang lebih baik. Tetapi di sana pun menanti mujahadah kita untuk kita jadi baik, insya-Allah. Dan yang ketiga, Cik Abdul Rahman, tentang khilaf tentang tarikh hijrah ni. Sebenarnya soal khilaf dalam sejarah ni bukan berlaku pada hijrah saja. Mauludir Rasul pun begitu dan sebagainya. Jadi bagi saya begini ya, kita tinggalkan perkara-perkara yang kurang signifikan untuk membentukkan diri kita. Tetapi yang penting dalam hijrah ni kita ambil rohnya. Rohnya, ibrahnya, pengajarannya dan sebagainya. Tinggalkan soal-soal khilafiyah yang apabila dibincangkan akan mencalarkan hati. Sama ada mencalarkan hati kita atau mencalarkan hati orang yang berbeza dengan kita. Akhirnya syaitan dalam menipu daya manusia ni, dalam menyambut hijrah pun dah ada pertelingkahan di situ. Ya, kita meninggalkan perkara yang lebih penting untuk kita terlibat dengan perkara yang kurang penting. Jadi dalam hal ni saya mengakui ada khilafnya, bukan saja dalam tarikh penetapan hijrah kerana dia dah terlalu lama. Tetapi alhamdulillah pengajaran, prinsip-prinsip dan juga perkara-perkara yang lebih vital, yang lebih utama, itu sentiasa terpelihara. Dan itulah sebenarnya maksud
hijrah yang kita nak laksanakan, ya, bukan sebagai mental exercise, tetapi untuk kita hijrahkan hati kita dan hijrahkan sikap kita, yang itu lebih utama, insya-Allah. Itu penjelasan daripada Ustaz Fahrul sendiri. Beberapa persoalan yang telah diutarakan oleh pendengar kita. Mungkin ada nota juga yang Ustaz nak tambah perkongsian bersama dengan pendengar semua, tapi sebelum itu kita nak terima pemanggil dulu, kalau Ustaz izinkan. Silakan. 0362051500. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Syafiq, ya. Ya, siapa di talian? Saya Khairi dari sekarang saya dari Ipoh, Cik Syafiq, ya. Ya, Encik Khairi, silakan soalannya. Assalamualaikum Ustaz Fahrul, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma pada petang ini saya terpanggil untuk membincangkan tentang isu hijrah. Saya ingin memetik kata-kata Sayyidina Ali Abu Talib karamallahu wajhah yang berbunyi, hendaklah engkau jadikan diri sendiri menjadi timbangan. Penimbang di antara engkau dengan orang lain. Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu. Bencilah pada orang lain pada barang yang engkau benci pada dirimu. Jangan menganiaya sebab engkau pun tak suka dianiaya. Berbuat baiklah sebab engkau sudi menerima baik. Pandang buruklah atas orang lain kalau buruk kalau bertimpa kepada dirimu sendiri, dan redailah atas mereka barang yang engkau redai untuk dirimu. Soalan saya Ustaz, ya. Yes, silakan. Apakah kata-kata yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali ini boleh dipandang sebagai satu konsep yang cukup penting dalam membina satu konsep hijrah masyarakat ummah kita pada hari ini? Saya minta komen daripada Ustaz lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Hairi. Okey, itu tadi pemanggil kita yang berjaya menulis talian. Mungkin ada rakan-rakan kita yang ingin bertanyakan soalan juga. Hubungi kami 0362051500. Assalamualaikum, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Kurang jelas. Tapi tak apalah, saya nak tangkap dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jadi sebenarnya kita tengok dalam hijrah, alhamdulillah di Malaysia ni, banyak dah hijrah berlaku, especially kita tengok di Malaysia lah. Sebenarnya satu perkara yang saya jadi kemuskilan ialah apabila Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka orang-orang Madinah akan telah buat nasyid, qala al-badru alaina min saniyatil wada'i. Maksudnya mereka telah terima da'i datang. Jadi di Malaysia ni ada dah kita ni orang Islam ni telah usaha untuk menghijrah kepada jadi full time ataupun jadi da'i ilallah. Ini saja, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin kita nak juga Ustaz sambil-sambil nak berkongsi rakan-rakan kita di Facebook ni. Ada juga persoalan yang daripada Siti Rahayu. Katanya, salam Ustaz, kenapa ada kelompok yang sibuk menghalang orang lain membuat kebaikan? Jadi apakah nasihat Ustaz untuk kelompok ini, katanya? Dan mungkin waktu ini kita silakan Ustaz untuk memberi respon terhadap persoalan yang diutarakan sebentar tadi. Saya ambil dari belakang dulu lah. Boleh. Itu daripada soalan daripada Siti Rahayu yang melalui Facebook. Kenapa ada orang yang menghalang kita, ada orang yang nak menghalang kita daripada melakukan kebaikan? Betul. Jawabnya supaya kita jadi lebih baik. Sebab dengan adalah penghalang itu, kita adanya kreativiti, kita berfikir bagaimana nak mengatasi penghalang itu. Betul. Jadi apabila ada kreativiti, ada inovasi untuk menghalangi, artinya kita akan buat yang lebih baik daripada itu. Contohnya tentang hijrah Rasulullah, kenapa ada penghalangnya? Surakah bin Malik, kalau kita, dan juga pemuda-pemuda yang dipilih oleh Darun Nadwah waktu itu untuk membunuh Rasulullah, yang mengelilingi rumah Rasulullah waktu itu, kan? Bagaimana Rasulullah berfikir dengan bantuan yang dikata bantuan Allah, dan juga dengan mengikuti dan mematuhi sunnatullah, supaya hijrah itu selamat. Jadi hasilnya adalah ibrah yang subhanallah, menjadi lautan ibrah pada kita, lautan iktibar bagi kita. Sekiranya jalan itu dibentang ke kapet merah, tak ada sejarah, tidak ada sejarah waktu ini. Jadi artinya bila hijrah Rasulullah ada penghalang, hijrah kita juga ada penghalang, supaya yang lebih baik itu kelihatan lebih baik. Kita ingat di situ, layang-layang tidak akan naik mengikut angin, tapi layang-layang akan naik dengan melawan angin. Ini yang betul. Jadi
ini yang saya ingin tegaskan, bahawa penghalang-penghalang itu perlu, supaya dengan penghalang itu kita jadikan batu loncatan untuk melonjak lebih baik dan lebih tinggi lagi. Jadi alhamdulillah, inilah dikatakan sunnatullah dalam berjuang, sunnatullah dalam berhijrah. Mesti ada musuh-musuhnya, mesti ada penghalang-penghalangnya, insya-Allah. Disitulah nilai kita di sisi Allah sebenarnya. Dan mungkin kita nak jawab, memberi respon. Ada dua persoalan tadi tak sempat yang tidak tentang soal Encik Khairi tadi tentang apa ni, macam mana fitrah yang baik, kata-kata daripada Sayyidina Ali tadi. Jadi subhanallah, kalau kita katakan kata-kata sahabat adalah kata-kata orang yang dipandu hatinya dan dididik hatinya sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kita tidak membeza-bezakan apakah itu kata-kata Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Ali atau Sayyidina Uthman ataupun para sahabat yang berjumlahnya 124,000 itu. Kita apa saja daripada mereka ialah yang baik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda mafhumnya, lebih kurang sahabat-sahabat ini umpama bintang-bintang di langit. Semua sahabat-sahabat itu umpama bintang di langit. Kita menurutnya, insya-Allah kita akan mendapat hidayah ataupun petunjuk. Jadi dalam konteks ini, kata-kata Sayyidina Ali tadi menariknya ialah, walaupun kata-kata itu diucapkan dengan agak laju tetapi saya ingat semua fokusnya kepada soal hati. Betul. Soal dhamir ini soal rasa hati kita, yang mana rasa hati kita fitrahnya adalah baik. Sebab itu di dalam kaedah mendidik manusia ni ada yang dikatakan golden rule. Golden rule ni hukum emas, yang mana golden rule ni dia tak payah pakai logik. Dia hanya fikir rasa hati. Jangan buat, contohnya, suatu yang kita tak suka orang lain buat pada kita kepada orang lain. Ini soal rasa hati. Contoh soal rasa hati. Jadi kita, satu lagi, kalau kita melakukan satu penginayaan dan penzaliman, walaupun kita boleh ketawa terbahak-bahak, walaupun kita boleh menutup dengan pelbagai yang kata topeng, tetapi jauh di sudut hati kita ada rasa bersalah. Itu kata guilty conscious. Rasa bersalah tu ada dalam hati kita. Kalau kita buat sesuatu yang berbeza je, ada rasa bersalah. Sebab itu bila ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu dosa? Rasulullah jawab, dosa itu sesuatu yang meresahkan hati kamu. Sebab apa? Dia bertentangan dengan hati kita. Itu yang dia kata guilty conscious tu. Jadi kata-kata daripada Sayyidina Ali tu tadi, semuanya ia berkaitan dengan soal hati, bahawa kita hendaklah berfikir soal hati orang seperti mana kita menjaga hati kita. Jadi kalau macam tu, selamatlah. Itulah barometer ataupun yang boleh mengatakan, kalau saya buat macam ni, orang ni macam mana tak? Sebab itu kita kena jaga hati kita. Syafiq, selagi hati kita bersih, selagi itulah bisikannya ialah suci dan bersih. Betul. Tetapi kalau hati itu dikotori, maka waktu itu bisikannya bukan kebenaran lagi. Macam mana? Hati itu dikotori apabila kita buat dosa. Buat dosa sekali, kita ada rasa bersalah. Buat dosa sekali lagi, berkali-kali, akhirnya hati itu dah mati. Ataupun hati itu dah kematu. Jadi macam spring, bila kita tekan, dia tak naik lagi dah. Spring mati dah. Waktu itu, hati itu tak boleh jadi pengadilan lagi dah. Dah tak boleh, macam kata Sayyidina Ali tadi. Waktu itu, kita boleh bertindak di luar fitrah hati. Contohnya, seorang bapa, na'udzubillah, yang kita tengok, ada sampai ke tergamak menodai anaknya sendiri. Apa hati bapa tu macam mana? Tentulah hati tu dah mati, betul. Sedangkan kita lihat, anak kita masa kecil, dia terbuka je auratnya, kita akan tutup. Itu masa hati kita hidup, dan sebagainya. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berdepan dengan pemuda-pemuda, ada seorang pemuda yang nak pergi minta izin kepada Rasulullah berzina. Rasulullah ingatkan, dia ada adik perempuan, dia ada ibu, dia ada isteri, dia ada semuanya. Suka tak kalau kamu berzina kalau dengan orang yang tu, adik-beradik orang yang lain? Ini yang dikatakan menghidupkan rasa hati. Tetapi kalau hati itu dah mati, dah tak ada lagi apa-apa. Jadi itu na'udzubillah lah. Jadi kita jangan mengekalkan dosa tanpa kita bertaubat. Itu penting supaya hati itu terus hidup. Kemudian da'i, yang ketiga, apa saya terlupa tadi, soalan ni, bagaimana kita tak melahirkan da'i. Minta maaf, saya katakan memang ini kelemahan kita. Kita masih lagi suka kepada majlis ilmu. Majlis ilmu ni, misal kata kita tarik orang datang ke majlis ilmu itu. Betul, kita pergi. Tetapi ialah yang penting ialah dakwah secara personal.
Belum ada lagi yang mana kita pergi kepada, misal kata malam-malam kita jalan tengok apa ni remaja-remaja kita yang lepak-lepak tu, bukan di masjid. Kita takkan temui mereka di masjid. Kita akan temui di shopping kompleks dan sebagainya. Contohnya dalam cyber cafe ke, ada tak pendakwa-pendakwa yang berani yang buat macam Hasan Al-Banna dulu yang pergi ke kelab-kelab malam untuk bercakap sekedar 5 minit 3 minit, tidak. Tetapi ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dai-dai yang hebat seperti mana Mus'ab bin Umair. Sebelum hijrah, Mus'ab dah pergi dulu dah reki di Madinah. Dia buat sehingga dia berdakwah sehinggalah Aqabah yang pertama dan Aqabah yang kedua. Hebatnya perancangan Rasulullah Maksudnya sebelum kapal terbang hijrah landing, tapak untuk landing tu dah ada dah. Sehingga diberitakan di dalam sejarah tidak ada sebuah rumah di Madinah melainkan ada seorang Islam. Sewaktu Rasulullah nak datang tu, dah ada nak hijrah tu, tidak ada sebuah rumah di Madinah melainkan ada orang Islam dah situ. Maybe bapaknya tidak Islam, ibunya tidak Islam, tapi anaknya Islam. Maybe anaknya belum Islam, ibunya tapi ayahnya Islam. Begitu sentiasa ada dalam rumah. Sebab itu bila Rasulullah datang disambut dengan nasyid Tala al-Badru alaina yang ini, sebab semua tu dah ada kerja-kerja awalan yang telah dibuat oleh Rasulullah. Sebab itu kita lihat kenapa Madinah dipilih pun sebenarnya satu strategi juga kerana ada 2-3 kata ahli sejarah. Yang pertama, kerana penduduk Madinah itu dia punya wataknya, dia punya sikapnya macam penduduk di Habasyah hijrah yang pertama. Jadi mereka tu dekat dengan ahli kitab. Maksudnya mudah untuk menerima Islam, sasaran yang empuk untuk terima Islam, yang pertama. Yang kedua, Madinah itu tempat yang strategi untuk perjalanan perdagangan. Di situ orang kata lokasi yang strategik lah katakan, yang dekat dengan perhubungan perniagaan waktu itu. Dan yang ketiga, bumi Madinah itu topografinya dipagari oleh batu-batu bukit-bukit yang terjal, yang kukuh hingga membentuk seolah-olah kubu semula jadi. Madinah itu sendiri. Jadi lihatlah betapa hebatnya, profesionalnya Rasulullah SAW melaksanakan hijrah. Ini yang kita boleh belajar. Jadi yang penting tadi kita melahirkan da'i. Itu perkongsian beberapa soalan yang diutarakan oleh rakan-rakan pendengar kita, dan mungkin dalam kesempatan yang ada berbaki masa dalam hujung-hujung ni, mungkin ada nota yang Ustaz nak kongsikan dalam penutup bicara pada petang ini, dan mungkin ada kesimpulan yang kita boleh dapat lakukan dalam Mukmin Profesional petang ini bertajuk Hijrah Rasulullah yang profesional. Silakan Ustaz. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan perbincangan kita pada petang ini mengungkapkan hijrah sekelumit saja, secebis saja sebenarnya. Itu pun kalau kita amati betapa besarnya pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa besarnya nikmat Allah di dalam peristiwa hijrah ini, yang sepatutnya kita hidupkan ruh hijrah ini sepanjang masa. Bukan saja pada bulan Ramadan, tetapi sepanjang masa. Hijrah itu gabungan dua, kesabaran menepati syariatullah dan juga kebijaksanaan menepati sunnatullah. Jadi saya katakan kesabaran menepati hukum-hukum syariatullah. Hubungan kita dengan Allah, kena kuatkan doa, kena kuatkan tawakal, kena kuatkan redha, sabar dan sebagainya. Ini kesabaran menepati hukum syariatullah. Tetapi hijrah juga digabungkan yang kedua dengan kebijaksanaan menepati hukum sunnatullah. Ini kita bertemu. Jadi sebab itu Rasulullah SAW melaksanakan hijrah secara profesional. Maksudnya apabila kita katakan suatu perkara itu dilaksanakan dengan profesional, dia gabungan dua penting. Yang pertama ilmu, ilmu yang tinggi yang berkaitan dengan pekerjaan itu, dengan berkaitan dengan operasi itu. Mesti ada ilmu yang tinggi. Rasulullah ada ilmu penyusunan. Rasulullah bukan saja bijak, tetapi bijak menyusun orang yang bijak. Bukan saja bijak, tapi menyusun orang-orang yang bijak. Kemudian Rasulullah ada kepakaran, sama ada soft skill ataupun hard skill. Cuba kita lihat bagaimana ketika ada orang bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, siapa yang ada di atas unta ni? Ini adalah seorang penunjuk jalan. Seolah-olahnya macam berbohong, tapi sebenarnya benar. Itulah Rasulullah, penunjuk jalan kepada kebenaran. Tetapi orang yang ini kata binas ala kadri ukulihim, orang yang sedang berdepan, dia hanya memikirkan mindset dia lah. Oh, ni penunjuk jalan. Betul lah begitu kan. Jadi itu strategik Rasulullah, kepakarannya. Jadi
ini yang kita hendak laksanakan dalam hijrah kita hari ini. Jangan semata-mata kita ambil yang syariatullah, kita tinggalkan sunatullah, ataupun kita ambil sunatullah, kita tinggalkan dikatakan syariatullah tu. Gabungkan kebijaksanaan dengan kesabaran, gabungkan kekuatan hablum minallah dan kekuatan kita sama hablum minan nas, hati yang suci dengan strategi yang tinggi, insya-Allah kita dapat melakukan hijrah daripada maksiat kepada ketaatan. Niat dan jihad kita akan lebih, insya-Allah. 1434 hijrah ini adalah tahun yang lebih gemilang untuk iman dan Islam. Amin, insya-Allah. Insya-Allah. Mungkin